Boleh tak, Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita pagi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan serba-serbi cukup. Kita pun boleh bekerja dan tentunya masuk hujung-hujung tahun ni ramai bercuti juga. Dan Allah cukupkan rezeki kita untuk boleh berehat. Ramai orang kat Malaysia ni sebenarnya tuan-tuan yang tak boleh bercuti. Dia bercuti tu tak ada gaji ya. Dia bercuti tu income dia tak ada. So kita ni dalam kalangan orang-orang yang alhamdulillah kita ada satu pekerjaan yang kita ada cuti dan kita boleh berehat bersama keluarga dan balik kampung dan sebagainya. Alhamdulillah. Di hari ini insya-Allah kita akan bercerita tentang seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan kebetulan saya baru balik daripada umrah. So bila saya pergi ke Madinah tu, saya banyak terfikir dan merenung tentang kehidupan seorang sahabat yang begitu penting ini. Sebab nanti kita akan lihat bagaimana hari ini Masjid Nabi SAW itu berada di atas tanah miliknya. Agak boleh teka tak siapa? Hari ini kita akan bercakap tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Ramai kita kenal nama samaran tu Abu Ayyub tu. Tapi kita tahu nama sebenarnya siapa. Nama sebenar Abu Ayyub Al-Ansari adalah Khalid ibn Zaid. Khalid ibn Zaid daripada suku kaum Bani Najjar. Najjar ni adalah satu kabilah yang tinggal di kawasan tanah mereka, ataupun dulu ni kalau kita nak faham kota Madinah ni, tempat tinggal tu mengikut persen. Macam kita adalah persen section kan. So section tu mengikut kabilah. So section yang Masjid Nabi SAW dibina dan Nabi kemudian tinggal di sini ni adalah section Bani Najjar, ataupun persen Bani Najjar. So kisah Abu Ayyub yang paling popular ialah ketika Nabi SAW berhijrah dan masuk ke kota Madinah. Tapi kita nak kena sebut sikit tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pertama kali berjumpa dengan Nabi SAW bukan ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, tapi dia pertama kali jumpa Nabi SAW adalah ketika dia keluar daripada kota Madinah dan pergi mengerjakan haji, dan pertemuan di satu tempat nama dia Aqabah, dan berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. Ada 70 orang kurang lebih daripada Yathrib, waktu itu nama lama Madinah, datang dan berbai'ah dengan Nabi SAW. Dan ini adalah antara batch yang terawal lah dalam kalangan sahabat Ansar. Ansar ni yang tinggal di Madinah, ini kira top lah, top. So dia bermula dengan 6 orang, kemudian 12 orang, kemudian 70 orang atau 72 orang, dan kemudian selepas itu Nabi SAW pun membuat persiapan untuk berhijrah pergi ke Madinah. So bila Nabi SAW dah bagi kebenaran untuk sahabat berhijrah, mereka berhijrah. Dan tentunya yang lebih awal itu dihantar adalah Mus'ab ibn Umair. Dan Mus'ab ibn Umair memulakan dakwah, menyiapkan yang daripada usaha Mus'ab itulah datang 70 orang ni. So Abu Ayyub Al-Ansari ni semua adalah daripada tangan ataupun daripada usaha Mus'ab ibn Umair. So waktu selepas Nabi SAW berbai'ah dan mereka sudah menjemput Nabi masuk dan mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk mempertahankan Nabi SAW dan menjemput Nabi SAW masuk, bukan hanya berhijrah sekadar datang dan tinggal di Madinah, tapi datang dan masuk menjadi pemimpin tertinggi. So dekat Madinah ni kita kena faham ada kelompok-kelompok munafik yang dulu fasa Mekah tak ada ni. Di Madinah ada, dan munafik ni ketua dia Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia sebenarnya dah tak sabar nak angkat sumpah jadi Perdana Menteri Madinah. Tapi tiba-tiba plan dia tak jadi ketika orang-orang Madinah ni yang muda-muda bawa masuk Nabi SAW, dan Nabi SAW kemudian dia angkat menjadi pemimpin. So dia fikir macam mana aku nak lawan ni, diorang ni semua ramai. So dia berlakon konon-kononnya dia sokong Nabi SAW juga. Dia pun join sekali, tapi dia jadi gunting dalam lipatan.
Suatu Nabi SAW berhijrah, Nabi SAW tidak terus berhijrah dan masuk ke kota Madinah. Nabi first kali pergi ke mana? Nabi pergi ke Quba. Siapa yang pergi umrah selalunya akan dibawa pergi ke Quba pada hari Sabtu kan. Sunnah Nabi SAW pergi, siapa yang berwuduk daripada hotel ataupun daripada masjid Nabi, kemudian jalan 5 km naik kereta ke naik van ke, sekarang ni dah ada jalan, dah ada macam pedestrian walk, ada bagi lagi, boleh naik bagi macam pergi hotel, dan akan dibawa pergi ke Quba. Siapa yang salat tu akan dapat dalam keadaan berwuduk, dia daripada Madinah pergi, daripada masjid Nabi pergi ke Quba dalam keadaan berwuduk, salat 2 rakaat di masjid Quba akan dapat pahala umrah yang penuh. So Nabi SAW sampai di Quba pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Nabi stay 4 hari di situ. Dan Nabi SAW tunggu ada sahabat-sahabat yang ditinggalkan ketika Nabi hijrah, misalnya Ali radhiyallahu an dan anak-anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan sebagainya. Mereka semua dah tiba. Kemudian Nabi SAW pada hari Jumaat baru kemudian berangkat nak pergi masuk ke kota Madinah. Dan kalau kita tukar scene kamera ke kota Madinah tu, setiap hari tu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu, setiap pagi penduduk-penduduk Madinah keluar dan menanti ketibaan. Hari ni ke Nabi masuk. Masa tu tak ada update lah, tak ada WhatsApp, tak ada apa, tak tahu bila Nabi masuk. So mereka akan pergi keluar, tunggu sampai panas, mereka semua akan balik semula ke rumah. Dan mereka lakukan itu hampir setiap hari sehinggalah pada hari Jumaat tu. Dan bahkan bukan hanya lelaki, wanita, kanak-kanak, hamba, bahkan orang Yahudi pun keluar dan panjat pokok dan tengok daripada jauh nak nampak ada tak hari ni datang Nabi SAW nak masuk ke kota Madinah. So dalam suasana yang begitu macam pesta luar biasa, pada hari Jumaat tu Nabi SAW singgah sekejap di perkampungan Bani Sulaim. Nabi SAW salat Jumaat dan kemudian Nabi SAW berangkat masuk ke kota Madinah. Dan suasana itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita adalah suasana yang paling gembira, paling bercahaya yang pernah disaksikan oleh kota Madinah tu. Itu adalah the best day ever. So Nabi SAW masuk tu semua berebut nak pergi jumpa. Dan asalnya bila Nabi masuk tu dengan Abu Bakar, mereka tak tahu mana satu Nabi. Sebab ramai yang tak pernah tengok Nabi SAW. Pernah tengok ni 70 orang je lebih kurang. Dan dulu of course tak ada TV, tak ada surat khabar, majalah apa. Hari ni kita kenal orang yang kita tak pernah jumpa dengan wajah dia. Waktu tu mereka tak tahu mana satu wajahnya, orangnya macam mana, rupanya macam mana, jalannya macam mana. So bila masuk tu, mula-mula orang sangka Abu Bakar tu adalah Nabi. Sehingga kemudian Abu Bakar faham signal ni. So Abu Bakar ambil Abu Bakar punya serban dan dia teduhkan Nabi SAW. Masa tu orang baru faham, oh inilah dia Rasulullah SAW. So dalam suasana tu bayangkan Nabi masuk, dalam satu kota ni semua menyambut ketibaan Nabi SAW. Semua orang, especially yang ada rumah elok sikit yang boleh menjadi tempat Nabi SAW, sehingga berebut-rebut nak suruh Nabi tinggal di rumah mereka. Ada yang tarik tali unta tu, ada yang kata, mai rumah kami Nabi, rumah kami 2 tingkat, rumah kami ada selesa sikit, makan pun banyak. Semua dah offer lah. Dan Nabi SAW tentunya masuk sebagai seorang pemimpin yang dinanti-nantikan dan dicintai. Siapa punya kerja ni yang buat semua orang ternanti-nanti ni? Mus'ab bin Umair. Kita cerita tentang Mus'ab ni beberapa bulan yang lepas kan. So dia yang berjaya membuatkan suasana ni. Orang ternanti-nanti nak jumpa seorang insan yang mereka tak pernah nampak pun. Dan mereka beriman, ramai yang beriman dalam keadaan mereka tak jumpa pun Nabi SAW. Dan Nabi SAW puji, termasuklah kita semua ni. Kita ni semua adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa kita pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dan Nabi kata, aku rindu kepada ikhwanku. Dan para sahabat tanya, bukankah kami ini semua ikhwan? Bal antum ashabi, tapi kamu semua sahabat aku, Nabi kata. Tapi akan datang nanti zaman kemudian orang-orang yang beriman kepada aku dan mereka tak pernah berjumpa aku, dan aku rindu nak jumpa dengan mereka, dan aku akan kenal mereka nanti pada padang mahsyar daripada tanda-tanda cahaya wuduk mereka. Ni kita tengah kuliah ni ada orang duk ambil wuduk kan. Wuduk ni bukan benda remeh, benda bukan kecil. Ini semua akan jadi tanda bagaimana Nabi SAW akan kenal siapakah daripada kalangan ikhwannya yang Nabi SAW rindu nak jumpa. So bila masuk ni Nabi SAW tak naklah kecil hati kan siapa-siapa, nak pilih rumah siapa-siapa. Sebaliknya Nabi SAW kata, biar unta ni, unta Nabi SAW nama dia Qaswa. Biar unta ni yang berjalan, jangan kacau dia, biar dia yang pilih kat mana dia akan stop. Fa'da'uha fa'innaha ma'murah. Nabi SAW kata, biarkan dia, sesungguhnya dia diberikan petunjuk. Siapa yang bagi petunjuk? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi petunjuk. So basically Allah yang sedang pilih
kat mana Nabi SAW akan tinggal malam tu, ataupun tinggal beberapa bulan sebenarnya, bukan malam tu saja. Siapa yang terpilih rumah dia jadi tempat tinggal Nabi SAW. So bayangkan semua orang duk follow unta tu kan gitu. So unta nak pergi mana ni kan, unta tu pergi tengok sini macam okey, lepas tu orang ingat dia nak turun, dia tak jadi, dia pergi tempat lain pula. Dia jalan sampailah dia pergi ke satu tempat, dia lalu satu demi satu persen tu. So bila masuk kat kabilah ni, orang tu dah excited dah, ni tempat kita ni. Pop, dia keluar pula, pergi exit, pergi persen lain, pergi section lain, sampailah dia masuk ke section Bani Najjar. Di situ ada satu plot tanah yang agak lapang, tak ada rumah kat situ. Rumah yang ada tu adalah di sebelah tanah tu. Dia pergi duduk kat situ dulu. Unta Nabi SAW ni duduk. Seorang semua tengah fikir, ni rumah siapa ni kat sini. So kemudian unta tu bangun, dia pergi pusing lagi sikit, dia buat U-turn, dia datang, dia pergi depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan dia duduk dekat situ. So bila Abu Ayyub Al-Ansari tengok unta tu stop betul-betul depan rumah dia, tuan-tuan bayanglah perasaan dia macam mana kan. Begitu teruja lah, dia rasa dialah orang yang paling terpilih atas muka bumi ni. Tentulah dialah yang paling terpilih atas muka bumi ni. Allah Subhanahu Wa Taala pilih rumah dia sebagai tempat Nabi SAW masuk dan tinggal di kota Madinah. Dan ada beberapa fakta yang menarik. Bani Najjar ni sebenarnya bukan hanya sekadar orang Ansar, tapi Abu Ayyub Al-Ansari daripada keturunan Malik ibn Najjar yang ada pertalian darah sebenarnya dengan Nabi SAW. Macam mana? Ingat tak? Kita cerita ni dah lama dah. Mungkin awal tahun dulu. Nabi SAW anak kepada Abdullah. Abdullah anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak kepada siapa? Hashim. So Hashim ni kita cerita dulu, dialah orang yang membuka laluan dagang. Orang Mekah dulu tak berdagang dalam skala yang besar. Orang datang buat haji dan sebagainya, ada Kaabah. Tapi Hashim ni adalah orang yang fikir macam mana kita nak jadikan Kaabah ni, Mekah ni hub perdagangan. So dia buat apa? Dia invent, dia wujudkan satu perjalanan dagang baru, iaitu Rihlatash Shita Iwas Saif. Musim sejuk mereka akan pergi ke Yaman, ke bawah. Kita cerita kat situ ada apa? Ada pelabuhan besar. Barang-barang daripada Afrika akan datang ke situ, barang-barang daripada India datang ke situ, dan daripada Yaman mereka akan bawa naik ke kota Mekah. Dan waktu musim panas di kota Mekah, Hashim akan bawa barang dagang ni yang dia ambil daripada bawah ni pergi naik ke mana? Ke Syam. Sampai dekat Syam tu, dekat kawasan Rom tu, ada laluan sutera. Ada barang-barang daripada benua China ni cross pergi ke benua Eropah. So dekat Syam tu dia intersect. So dia dapat barang-barang yang ada dari situ, kain, fabrik, rempah dan sebagainya, turun bawa ke Mekah. So Mekah jadi center for trade lah. Semua benda ada dekat situ. Ini kalau dulu ni Hashim ni macam menteri MITI lah, dagangan ni. Dia pergi cari investor, cari barang, cari segala macam, bawa masuk ke kota Mekah. So satu perjalanan terakhir Hashim dalam kehidupan dia adalah dia berhenti di perkampungan Bani Najjar ni, di Yathrib waktu ni. Ni moyang Nabi ni SAW. Dan dia berkahwin dengan seorang wanita nama dia Salma. Wanita Salma ini daripada Bani Najjar. Dan dia teruskan perjalanan sampai ke Syam. Dia pergi sampai ke Palestin. Dia meninggal dunia di mana? Di Gaza. Moyang Nabi SAW, Hashim, meninggal di Gaza. Ini kita panggil Gaza tu lah, yang sedang diserang, yang sedang melalui genosid ni, pembantaian dan pembunuhan beramai-ramai oleh rejim Israel ni. So di Gaza tu ada satu masjid bahkan, atau satu tempat nama dia Ghazatu Hashim. Tu tempat disemadikan moyang Nabi SAW. So Hashim ni dia ada adik nama dia Al-Muttalib, dan Al-Muttalib ni bila dapat tahu yang Hashim berkahwin daripada perempuan Bani Najjar ni, dia pergi dan dapatkan lelaki tu, bayi tu, anak tu. Nama bayi tu ataupun nama anak tu Syaibah. Tapi kemudian bila dibawa balik ke Mekah, orang ingat Al-Muttalib beli hamba, mereka panggil dia Abdul Muttalib. So itulah dia datuk Nabi SAW. So Nabi SAW bila berhijrah pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, itu adalah sebenarnya tempat lahirnya datuk Nabi SAW. Dia balik semula ke
perkampungan datuk dia sebenarnya. Dia bukanlah orang asing yang betul-betul asing, tapi sebenarnya ada pertalian darah daripada sejarah yang panjang. So bila Nabi SAW pergi, Abu Ayyub pula specialnya rumah dia 2 tingkat. Zaman tu pun ada rumah 2 tingkat, tapi jangan bayang macam semi-D kita tu lah, ataupun semi-D tuan-tuan lah, bukan kita lah. Rumah saya 10 tingkat apartment. So bila duduk kat situ, Abu Ayyub statik, sangat teruja, luar biasa. Ini satu, dan semua orang, kita boleh bayangkan semua orang rasa gila best lah Nabi pergi duduk rumah dia. So Nabi SAW beritahu dekat Abu Ayyub Al-Ansari, aku akan bermalam di sini, inilah tempat yang kita pilih. Dan Abu Ayyub kata, wahai Rasulullah, kau duduk dekat bahagian bawah ni, ground floor ni, kami bawa semua barang ni, kosongkan, siapkan bawah ni untuk kau, kami akan duduk atas. Dan Abu Ayyub sendiri cerita dalam hadis ni, Imam Ahmad dan lain-lain, dan Abu Ayyub duduk di atas bersama dengan isterinya Ummu Ayyub. Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, Arab ni sejak kecil lagi dia dah bagi nama samaran macam tu lah, Abu Ayyub, Abu Hurairah. Tapi sebenarnya tak semestinya dia ada anak nama Ayyub pun. Misalnya Abu Ayyub ni, Khalid bin Zaid ni, dia tak ada pun anak nama Ayyub. Dia tak ada pun. Paling-paling pun ada riwayat sejarah beritahu dia ada anak perempuan. Dan tidak ada maklumat yang banyak tentang siapa keturunan dia dan seterusnya. So malam tu Abu Ayyub nak tidur dengan Ummu Ayyub. Siapa kat bawah sekarang? Nabi SAW. Dan waktu Nabi berhijrah ni, Nabi berhijrah dan datang masuk ke kota Madinah dengan seorang isteri. Siapa isteri Nabi SAW waktu ni? Siapa isteri Nabi yang meninggal di Mekah? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW selang beberapa tahun Nabi berkahwin dengan seorang wanita nama dia Saudah radhiyallahu anha, ummul mukminin. So Nabi SAW tinggal di bawah tu dengan Saudah, isteri Nabi SAW. Dan malam tu bila Abu Ayyub duduk kat atas, dia rasa tak kena. Dia cakap dekat Ummu Ayyub, dia kata, silap kita ni, patut Nabi duduk atas, kita duduk bawah. Takkanlah kita jalan kat tingkat 2 ni, Nabi ada kat bawah kaki kita. So dia rasa, ini salah ni, tak boleh macam ni. So malam tu dia orang tak tidur, kerana mereka menghimpit duduk di tepi dinding, baring kat tepi dinding ni, sebab takut nak duduk di atas Nabi SAW. Keesokannya bila turun, Abu Ayyub beritahu dekat Nabi SAW, Rasulullah, malam tadi tak tidur lah. Kenapa tak tidur? Kata, tak boleh, kami tak boleh fikir kami duduk kat atas ni, Nabi SAW duduk di bawah. Dia kata kat Nabi SAW, kita tukarlah Nabi, kau naik ke atas, kami duduk di bawah. Nabi SAW kata, tak boleh, susah, nanti ramai orang datang ni. Nabi baru masuk kota Madinah, ramai ziarah ni, bawa makanan, bawa segala macam hadiah dan sebagainya. So busy. Kalau Nabi duduk atas, susah sikit nak manage orang datang ziarah. So Nabi pujuk-pujuk, Nabi kata kat Abu Ayyub, tak apa, duduk je atas, jangan risau, jalan je, tak ada apa-apa. Tak payah fikir yang kau ada kat atas dan sebagainya. It's completely fine, don't worry. So Abu Ayyub pun okay. Dan malam pula seterusnya, boleh pula dia duduk di atas tu. Dan Abu Ayyub sendiri cerita dalam hadis ni, dia terpecahkan atau tertumpahkan satu jug air. Dan zaman tu bila duduk atas ni, dia bukan konkrit macam ni, dia adalah pelepah tamar yang disulam, dan bila tumpah air boleh drop kat bawah. So dia kata, kami ada satu selimut je, dan kami ambil selimut tu dan kami tekap semua air, pastikan tak turun kan, jangan terjatuh dekat bawah. Dan malam tu pun tak boleh tidur kat lah. So duduk atas ni susah nak tak boleh tidur. So esoknya Abu Ayyub turun dengan Nabi SAW, beritahu Rasulullah, ini betul-betul tak boleh dah, kau kena naik atas, biar kami yang duduk bawah. Dan Nabi SAW sebagai tetamu, sebagai yang diraikan, Nabi pun faham situasi Abu Ayyub. So Nabi dengan Abu Ayyub tukar, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub turun bawah, Nabi SAW dan Saudah radhiyallahu anha naik ke atas. Dan sepanjang tempoh ni, berapa lama Nabi SAW duduk kat rumah Abu Ayyub? Kalau kita baca buku sirah, ada yang sebahagiannya popularnya tulis selama 7 bulan. Dan tempoh itu dikaitkan bahawa itulah tempoh nak dibina masjid Nabi SAW. Kemudian baru bina rumah Nabi SAW, kemudian baru Nabi pindah keluar. Tapi banyak juga pekaji-pekaji yang cuba nak tengok secara akademik. Dia kata macam lama sangat 7 bulan ni, paling-paling pun mungkin 1 bulan. Tapi yang penting selama apa? Selama tempoh masjid Nabi SAW disiapkan. So the first project yang Nabi SAW buat selepas Nabi tinggal di Madinah adalah Nabi membina masjid. So tanah yang tadi Qaswat pergi, unta Nabi SAW duduk tu,
itulah tanah tapaknya dibuat masjid Nabi SAW, betul-betul depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. So Nabi SAW tanya, ini tanah siapa? Dan mereka sebut ini adalah tanah dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Ini dua anak yatim, dan dua anak yatim ni nak bagi je tanah ni dekat Nabi SAW. Buatlah masjid dan jadikan sebagai tempat komuniti umat Islam. Tapi Abu Ayyub dia kata, tak, ini aku nak beli tanah ni, bagi aku beli. So Abu Ayyub Al-Ansari beli tanah tu daripada dua anak yatim ni, dan dia wakafkan masjid Nabi SAW, tanah yang jadi masjid Nabi SAW sampai hari ni, tuan-tuan. Siapa pun pergi dan solat, dan kita tahu berapa ribu orang setiap masa, sepanjang waktu, sepanjang zaman ada di situ. Sepanjang waktu itulah Abu Ayyub Al-Ansari terus mendapatkan pahala daripada wakaf yang telah dia buat. Dan Abu Ayyub ni seorang yang sangat strategik lah. Dia tahu ini adalah investment yang paling tinggi ROI ni. Aku invest ni, that's it, done for eternity lah basically. So dia mendapat kelebihan tersebut. Dan ada satu peristiwa yang menarik. Sepanjang Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub yang akan sediakan, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub akan sediakan semua makan minum Nabi SAW. Full board lah, kira pagi, tengah hari, malam, dia yang siapkan. Dan dia kata setiap kali mereka siapkan juadah, mereka akan hantar ke atas, kerana Nabi SAW tinggal ke mana? Ke atas. Dan mereka akan tunggu Nabi makan dulu, kemudian lebihan itu baru mereka akan makan. Dan mereka akan makan tu daripada mana bekas Nabi SAW gigit ataupun Nabi makan. Dan ada satu hari tu, salah satu juadah waktu tu adalah makan bawang putih mentah. Tuan-tuan pernah makan? Kita biasa masak kan? Tapi kalau pernah makan tahu bau dia kuat kan. Bawang putih ni kalau kita gigit boleh pengsan lah, bau dia kuat. So satu hari Abu Ayyub hantar bawang putih ni kepada Nabi SAW. Dan bila Nabi pulangkan, Nabi tak makan satu pun bawang putih tu. Abu Ayyub dah, Allah, dah kenapa pula tak makan ni? So Abu Ayyub pergi naik kat Nabi SAW, tanya, wahai Rasulullah, haram ke makan bawang putih ni? Bayangkan kalau haram makan bawang putih, tak sedap makan kita ni. So Nabi SAW kata, bukan haram. Aku tak makan sebab aku didatangi oleh, kita panggil apa, sesuatu yang tidak mendatangi engkau, merujuk kepada malaikat. Malaikat kalau datang jumpa, malaikat tak suka bau yang kuat daripada bau nafas tu. Sebab tu Nabi SAW juga mengajar kita bila pergi solat, kita tak boleh pergi dalam keadaan kita baru lepas makan sesuatu yang sangat berbau, ataupun kita isap okok, mungkin bau tu akan mengganggu jemaah. So sebelum pergi salat, make sure kita punya nafas tu clean. Sebab tu salah satu perkara yang digalakkan adalah bergosok gigi sebelum, ataupun sewaktu wuduk sebelum kita nak salat. So Nabi SAW duduk lebih kurang 1 bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian masjid siap dibina, dan Nabi SAW mula membina satu bilik. Nabi SAW tak ada rumah pun sebenarnya, Nabi ada bilik ya, hujurat. Hujurat ni bilik-bilik. Bila Nabi SAW kemudian berkahwin dengan Aisyah, tambah satu bilik, tambah satu bilik, tambah satu bilik untuk setiap isteri Nabi SAW. Dan hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, rasa boleh agak tak kat mana rumah Abu Ayyub tu? Biasa nampak kubah hijau tu kan? Kubah hijau tu betul-betul dekat bucu kan? Okay, bayangkan kat bucu ni, dulu masa Nabi SAW baru berhijrah, kiblat ke arah mana? Masjidil Aqsa. Kiblat ke arah Masjidil Aqsa. So pintu keluar dekat makam Nabi SAW tu sekarang adalah sebenarnya pintu masuk dulu, sebab kiblat dia dekat sebelah sini. Sekarang kiblat kat mana? Kiblat dah terbalik, sekarang dah jadi pintu orang keluar kan. So dekat pintu keluar tu, bila kita keluar dari makam Nabi SAW, kita belok kanan, kawasan itulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Betul-betul depan pintu masuk masjid dulu, sekarang pintu keluar. So Abu Ayyub rumahnya kat situ. Bila Nabi tinggal di situ, dia menjadi jiran Nabi SAW. Dan dia setiap hari tanpa Nabi minta, dia akan siapkan makanan untuk Nabi SAW. Dia akan letak dekat rumah Nabi SAW. Nabi makan. Kadang-kadang Nabi tak ada, Nabi tak makan, kemudian baru dia ambil bawa balik dan dia makan. Dia jaga kebajikan Nabi SAW. Inilah dia Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ada beberapa kisah yang sangat menarik tentang Abu Ayyub ni. Satu, dia dikenal sebagai seorang sahabat yang tak pernah miss apa-apa perang dengan Nabi SAW. Dia tak pernah miss sebarang peperangan dengan Nabi SAW. Dan satu hadis yang sangat popular, satu hari Nabi SAW keluar rumah pada waktu terik panas matahari.
Kita mungkin tak biasalah sebab kita duduk dalam aircon kan. Panas tak panas tu kat luar punya cerita kita tak terkesan. Dulu bila waktu terik panas matahari, mereka akan masuk rumah dan takkan keluar, takkan pergi ketuk rumah orang, takkan buat benda-benda gitu. Sebab itu kira nap time lah, orang akan tidur, orang akan rehat. So satu hari Abu Bakar keluar daripada rumah, Umar Al-Khattab pun keluar daripada rumah, dan mereka saling bertemu. 3 orang ni saling bertemu di jalan. Ni siapa ni? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kira top 3, official top 3 lah. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri 1, Timbalan Perdana Menteri 2. Bayangkan macam tu lah. Dan mereka keluar ni, bila terserempak tu Nabi SAW tanya, Ma akhrajakuma min buyutikuma fi hadhihi sa'ah. Apa yang membuatkan kamu keluar pada rumah kamu berdua ni pada waktu sekarang ni? Ini waktu orang tak keluar. Dan apa jawab Umar dan Abu Bakar? Al-ju' ya Rasulullah, lapar. Kat rumah tak ada apa nak makan, lapar. So mereka keluar distract, cari something sebab sangat kelaparan. Dan Nabi SAW kata, Wallahi walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, aku juga keluar dari rumah ni sebab aku dalam keadaan lapar. Dan kita cerita siapa yang jaga selalu urusan makan minum Nabi SAW ni? Abu Ayyub Al-Ansari. So dalam riwayat hadis ni, Nabi SAW ajak Umar dan Abu Bakar, jom kita pergi rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Bila pergi ketuk, Assalamualaikum, Ummu Ayyub buka pintu. Ummu Ayyub kata, wah, Nabi, Abu Bakar, Umar. Dan bila dia menzahirkan keseronokan dia, datang 3 orang ni, pada waktu yang orang tak datang, Abu Ayyub tengah jaga kebun tamar dia dekat belakang. Dia dengar dan dia datang, dia kata, wahai Rasulullah, kenapa datang time ni? Dia maksudnya dia tak tahu kenapa time ni. Time ni ada emergency ke? Sebab orang kalau keluar time ni, kalau ingat kisah hijrah juga, Nabi datang ketuk pintu Abu Bakar pada waktu orang tak keluar. Aisyah cerita kisah tu, Nabi datang ketuk pada waktu orang tak keluar, dan Nabi datang waktu tu maksudnya ada something yang urgent, emergency. Macam kita pukul 2 pagi kalau orang ketuk pintu, kita tahu emergency lah kan. Takkan saya saja datang ziarah pukul 2 pagi. Assalamualaikum, datang nak raya. Memang tak kan. So Abu Ayyub kata, hari ini tak ada orang yang ada tetamu lebih baik daripada aku kat dunia ni. Dia cepat pergi ke belakang, dia kata, Nabi kau duduk dulu sallallahu alaihi wasallam. Pergi belakang, dia ambil rutab, dia ambil tamar yang kering, yang basah, dia hidang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak cukup dengan tu, dia kata, tunggu Rasulullah, ini appetizer je, aku nak pergi sembelih. Aku nak pergi sembelih kambing. Dan Nabi pesan, jangan sembelih yang ada susu. Dia kata, jangan risau. Dia pergi dan disembelih satu kambing yang sangat muda, dan separuh tu dimasak, separuh tu di-grill. Oh, tu dia special ni. Kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW, pergi ambil air dan dibagi makan. Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar makan. Dalam hadis tu sebut, Nabi SAW kata, boleh tak nak hantar sikit ni pergi ke Fatimah, sebab dia dah sangat lama tak rasa makanan macam ni. So Nabi SAW ni, kita tak boleh bayang dia hidup macam mungkin ustaz-ustaz, menteri-menteri hari ni. Tak. Hidup mereka ada fasa-fasanya sangat susah, tak ada makan. Aisyah radhiyallahu anha kata, berbulan-bulan kadang-kadang dapur tak berasap, hanya makan dua benda hitam dipanggil, tamar dan air. Itu je 2 makanan aswadan, 2 benda yang mereka makan, dan sangat susah waktu tu. Tapi bila Nabi SAW makan juadah yang sangat sedap ni, tiba-tiba Nabi mata bergenang dan Nabi menangis. Dan Nabi SAW kata, demi Allah, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kita akan dipersoalkan tentang nikmat ini pada hari kiamat. Itu dalam selang berapa minggu sekali makan. Dan Nabi bimbang dia akan dipersoalkan dengan nikmat yang sangat luar biasa ni. Kita hari-hari makan best. Pagi makan best, nasi lemak, telur mata, sotong, kerang kan. Tengah hari dahsyat lagi, kerabu ke apa ke. Malam steak ke apa benda kan, burger. Dan kita dah jadi budaya, kita makan ni for fun, makan for pleasure. Kita bukan makan sebab nak hidup. Kita bukan makan sebab kita perlu makan lapar dan sebagainya. Kita makan tu entertainment. Makan tu entertainment, dan membuang makan tu dah jadi satu benda yang sangat biasa. Dan hadis ini mengingatkan kita supaya kita rethink, kita fikir balik tentang makanan, apa yang kita makan. Bukan tak boleh makan sedap-sedap, tapi jangan bazir. Sebab semua itu akan nanti dipersoalkan, akan ditanya kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita sekarang ni pun tak payah fikir zaman Nabi lah. Kita tengok sahabat-sahabat kita dekat Palestin, dekat negara-negara yang ke bulu, Syria, Rohingya.
Naik kapal berhari-hari atas laut, tak ada air minum pun. Air laut pun tak boleh minum. Kena tunggu hujan baru boleh minum. Makan tak ada, apa tak ada. Kita cuba tuan-tuan ingat, bila last kita rasa lapar sebab kita tak mampu nak makan? Tak ada. Hari ni orang lapar pun sebab intermittent fasting. Itu pun dia paksa diri dia je sebab nak kurus. Kita sekarang tak makan sebab nak kurus. Bukan kurus sebab tak makan. So bezalah banyak kan. So Abu Ayyub Al-Ansari ni radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang sangat penting dan dia banyak menjagalah kebajikan Nabi SAW. Dia jiran Nabi SAW yang baik, dan bila dia tinggal dekat dengan masjid, dia jadi kira orang yang paling aktif menguruskan masjid Nabi SAW. Dan tabiat ini dia bawa nanti lepas Nabi SAW wafat, dia akan pergi ke Basrah, dia akan pergi ke Mesir. Mana-mana dia pergi, dia akan jaga masjid dekat situ. Macam surau kat kita ni, surau office ni, ada orang-orang yang dia tekun menjaga kan urusan ni. Kadang dia jaga mungkin kuliah, dia mungkin jaga pastikan suis semua tutup, atau ada waktu-waktu dibersihkan dan sebagainya. Ini semua adalah karakter-karakter yang ada juga pada Abu Ayyub Al-Ansari, dan dia jaga. Sehinggalah kalau kita lihat ada beberapa peristiwa yang sangat mencabar waktu zaman Nabi SAW. Salah satunya adalah ketika isteri Nabi SAW, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah, difitnah. Pernah dengar kisah tu? Aisyah radhiyallahu anha difitnah, dan masa tu viral. Semua orang bercakap tentang dakwaan fitnah ni. Fitnah seksual ni, semua orang bercakap. Surat khabar, Twitter, X sekarang X, Instagram, semua ni. Sehingga satu hari Ummu Ayyub siapa? Isteri kepada Abu Ayyub, balik rumah. Macam kita mungkin hari-hari balik rumah sembang, hari ni tengok apa yang viral. Abang tengok tak video viral ni? Macam tu lah. So Ummu Ayyub bagi tahu kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, baca tak berita hari ni? Macam tu lah kalau kita punya istilah. Kan ada page, tengok tak page apa yang viral hari ni? So Abu Ayyub kata, ya aku tahu, tapi dia kata ini semua bohong. Engkau wahai Ummu Ayyub, engkau akan buat tak benda macam tu? Ummu Ayyub kata, tak, aku confirm, aku takkan buat benda macam tu. So Abu Ayyub kata apa? Aisyah jauh lebih baik daripada kau. Dia pasti tak buat. Ini semua tipu. Ini perbualan yang berlaku antara Abu Ayyub dan Ummu Ayyub dalam rumah mereka. Ada siapa-siapa dengar? Tak ada siapa-siapa dengar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengar, dan Allah turunkan ayat Quran mengangkat apa yang Abu Ayyub sebut ini dan jadikan dia satu rule, satu peraturan. Apabila kamu dengar sebarang fitnah seksual, kamu kena bercakap seperti mana Abu Ayyub cakap ni. Allah SWT sebut dalam surah An-Nur. Siapa yang nak catat atau nak hafal terus boleh tengok surah An-Nur ayat nombor 12. Allah SWT kata, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin. Ketika apabila kamu mendengar fitnah seksual ini, kenapa tidak orang beriman, orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman berfikir yang baik, dhann khaira, dhannal mu'minina wal mu'minati bi anfusihim khaira, dan menyebut waqalu hadza ifkum mubin, ini adalah satu fitnah yang jelas nyata, ini pembohongan. So itu sikap yang kita kena ambil. Selagi dapat je, lepas ni dapat je berita, sekarang ni kan influencer itulah, influencer inilah, skandal lah, dapat je apa saja berita skandal, cakap ini bohong, dah tak payah masuk urusan. Kalau benar bohong ni, kita tak dapat apa-apa pun manfaat. Kalau kita terlibat sama menyebarkan dan it turns out to be bohong, itu semua juga nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, dan menjatuhkan dan merosakkan maruah seseorang, dosanya sangat besar. Dan hari ni benda tu jadi mudah, sebab kita tinggal share je, kita tinggal repost je, kita tinggal komen je, even jangan tekan button like pun. Sebab kita tekan button like, benda tu contribute pada algorithm, reach dia semakin banyak. Itu pun termasuk dalam kita menyebarkan fitnah-fitnah palsu. So nak hidup tenang, nak hidup selamat, bermaruah, jangan libatkan diri dalam apa skandal sekalipun. Siapa pun orang tu, jangan masuk campur. Nah, kita ambil sikap macam mana Ummu Ayyub apabila cerita kepada Abu Ayyub kata, bohong, jangan cakap macam ini bohong, benda ni takkan berlaku. Dan bayangkan Allah quote dan Allah masukkan dalam Quran, kita akan baca sampai hari kiamat.
manusia akan baca. Dan di sebalik itu kisah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ada banyak lagi kisah-kisah menarik Abu Ayyub ni. Salah satunya lagi adalah, sebelum kita nak masa dah, ada satu peristiwa ketika Nabi SAW baru selepas perang Khaybar, Nabi berkahwin dengan anak kepada ketua pembesar Yahudi, Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. So bila Nabi SAW berkahwin dengan seorang wanita Yahudi, ada para sahabat yang tak sure, ini kahwin ke, tahanan ke, hamba ke. So bila Nabi SAW tinggal bersama dengan Safiyah tu, Abu Ayyub ni kan dia very protective dengan Nabi SAW. Dia jaga makan minum, dia jaga keselamatan Nabi SAW. Pagi tu Nabi tengok, dia duduk depan pintu rumah Nabi SAW, dia pegang pedang. Nabi SAW kata, wahai Abu Ayyub, dia kenapa ni? Kenapa kau berkawal pagi ni dengan pedang? Dia kata, sebab kita baru je lepas habis perang, wanita yang baru kau bawa ni, keluarga dia telah dibunuh, ada kerabat-kerabat dia yang telah dibunuh, dan aku tak tahu kalau ada siapa-siapa datang nak serang kau secara tiba-tiba, so aku nak pertahankan kau. So Nabi SAW kata, oh ya Allah, lindungilah Abu Ayyub seperti mana dia nak melindungi aku. Nabi doakan dia, sebab dia sentiasa nak jaga Nabi SAW. Dan ada satu lagi perkara yang luar biasa tentang Abu Ayyub ni. Siapa tahu Abu Ayyub meninggal di mana? Dia tinggal di Madinah, dia asal di Madinah, dia adalah orang yang host Nabi SAW sampai Nabi SAW wafat. Kemudian dia pernah dihantar ke Basrah. Waktu tu Abdullah bin Abbas menjadi gubernur. Abdullah bin Abbas kata waktu Abu Ayyub datang, seperti mana engkau dulu sambut Nabi SAW dan bagi rumah kau untuk Nabi SAW, hari ini aku akan bagi rumahku untuk engkau. Dan dibagi rumah dia kepada Abu Ayyub Al-Ansari di Basrah, di Iraq. Kemudian Abu Ayyub akan pergi juga ke Mesir, dia akan tinggal di sana. Tapi di manakah Abu Ayyub meninggal? Abu Ayyub radhiyallahu an meninggal dunia di betul-betul sempadan Konstantinopel, Istanbul hari ini. Sebab dia dengar hadis Nabi SAW sebut, tentera yang pertama kali akan pergi serang dan cuba membuka Konstantinopel, mereka akan diampunkan. Dan Abu Ayyub waktu ni umur dia dah 80 lebih, dah tua sangat dah. Dia dah terlibat dalam banyak perang ni. Dia bukan sekadar duduk Madinah jaga masjid. Dia buat yang tu, dia juga keluar berperang dan terlibat dalam banyak ekspedisi. Dan apabila dia sudah disertai tentera yang dihantar oleh khalifah untuk pergi buka Konstantinopel. Konstantinopel ni kalau nak faham hari ni, dia macam kota London. Dia adalah kota yang paling besar, yang paling agung. Orang tak boleh imagine kota tu akan ditawan oleh sesiapa pun lah. Siapa pun tak terbayang kota itu akan boleh ditawan. Dan selama ribuan tahun kota itu teguh berdiri dengan kubunya, dengan lautnya, dengan gunung ganangnya. Siapa pernah pergi Istanbul boleh nampak. So bila disertai tentera tu, sampai beberapa hari lagi tentera bergerak tu akan sampai ke tembok yang paling kukuh mempertahankan kota Konstantinopel tu. Abu Ayyub jatuh sakit dan semua dapat lihat bahawa Abu Ayyub dah takkan boleh survive. So ada khalifah yang bertanya, ataupun general perang yang bertanya kepada Abu Ayyub, apakah permintaan kau yang terakhir? Ada apa-apa hajat? Dan Abu Ayyub sebut, bawa jenazah aku dan semadikan di tempat yang paling jauh kamu boleh pergi masuk, betul-betul di tebing kota Konstantinopel. Supaya nanti bila tentera Islam akan masuk dan membuka kota ni, aku akan dengar bunyi derap kaki tentera, kuda dan pedang-pedang yang akan masuk. Nabi janji itu, dia yakin betul dengan janji itu. Dan diminta dimakamkan di situ. Dan tentera Islam bawa jenazah Abu Ayyub Al-Ansari yang meninggal ketika pada usia 80 lebih dan disemadikan di situ. Bila kota Konstantinopel dibuka? Siapa yang buka kota Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Abu Ayyub meninggal ni nak dekat 1000 tahun. Lebih kurang nak dekat 1000 tahun sebelum kota tu betul-betul dibuka. Tapi dia disemadikan di situ dan dia menanti saat dia yakin tentera Islam akan masuk dan buka. Hampir 1000 tahun selepas tu Sultan Muhammad Al-Fatih masuk dan buka kota Konstantinopel. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Istanbul,
ada satu bandar kecil nama dia Ayyub Sultan. Di situ ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Beribu-ribu batu daripada kota Madinah. Dan itulah yang dia doakan dan itulah yang dibuktikan dalam hidup dia apabila dia bersama dengan Nabi SAW. Dia yakin dengan janji Nabi SAW sehingga hari ini makamnya ada di Ayyub Sultan. Saya pernah sampai berapa kali, Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan pergi sempat singgah ke Istanbul, dalam 30 minit, 35 minit ada bas, ada ataupun ambil teksi pergi daripada Istanbul tu pergi ke Ayyub Sultan. Dan tempat tu dia adalah tanah perkuburan yang besar dan dia ada satu binaan yang didakwa sebagai makam Abu Ayyub Al-Ansari lah. Kenapa sebut didakwa? Sebab sebenarnya ada perselisihan confirm ke itu exactly jasadnya dikebumikan di situ ataupun di kawasan itu, di sekitar itu. Dan tempat tu menjadi tempat kita panggil apa? Biasanya kalau raja-raja ni dilantik menjadi raja, dia punya crowning tu dia akan buat dekat istana kan, sebagainya kan, untuk pengisytiharan ataupun pengistiadat pertabalan tu. So khalifah-khalifah Uthmaniyah dulu bila nak buat pertabalan tu, mereka akan buat di sisi makam Abu Ayyub Al-Ansari di Ayyub Sultan. Siapa yang ada Google nanti boleh tengok je Ayyub, EYUP. Dia akan tunjuklah tempat tu dekat Istanbul, boleh pergi tengok dan kita boleh ambil lah sedikit inspirasi dan pengajaran daripada kisah Abu Ayyub Al-Ansari. So inilah sahabat Nabi SAW yang mulia, seorang sahabat yang memberikan semua hidup dia, harta dia, segalanya untuk Nabi SAW. Dan salah satu amalnya yang begitu mekar sampai hari ini adalah yang kita sebutkan tadi, tanah yang diwakafkan. Dan hari ini Masjid Nabi SAW, sebenarnya waktu zaman tu Masjid Nabi tu adalah makam Nabi dengan mimbar Nabi tu, Raudah tu lah. Besar tu je. Kan hari ni orang beratur pakai apps nak masuk tu. Dulu itu je lah saiz dia. Dan hari ni sebesar-besar itulah Masjid Nabi SAW. Kalau kita nak jalan pun satu round tu mungkin 2 km lebih sikit kot. Dia punya radius luasnya Masjid Nabi SAW. So moga Allah SWT berikan kita hati dan perasaan seperti Abu Ayyub yang mencintai Nabi SAW sepenuh hati. Dan mungkin kita tak dapat menjadi tuan rumah untuk host Nabi SAW, tapi rumah-rumah kita mestilah diisi dengan buku-buku dan aktiviti-aktiviti membaca hadis-hadis Nabi SAW, membaca sirah Nabi SAW, supaya rumah kita tu adalah rumah-rumah yang mengingati dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Moga Allah SWT bantu kita. Dan kita pun sudah berada di penghujung tahun ni. Selalunya masuk hujung tahun ni kita berazam lah untuk buat benda-benda yang lebih baik daripada tahun ni, ataupun kita repeat balik azam yang tak tercapai sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi apapun, supaya tahun 2024 ni jadi tahun yang lebih baik, usahakan something walaupun sekecil. Mungkin kita buat seminggu sekali duduk dengan family, kita baca kisah sahabat sikit, atau kita baca sirah sikit. Baca sikit-sikit pun tak apa. Dikala kita dipenuhi dengan skrin, dengan segala macam entertainment yang mengepung kita ni, sampai kita tak sempat nak connect, nak menghubungkan diri kita, nak dengar kisah-kisah para sahabat Nabi SAW dan orang-orang saleh. Itu saja insya-Allah tuan-tuan saudara-saudari hari ini. Moga yang baik itu kita ambil manfaat dan kita amalkan. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tersilap dan terkurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.